Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah video sambungan bagi chapter 3 untuk kod khusus EPO 359. So hari ini kita akan tengok circuit rectifier untuk single phase half wave control thyristor converter ni, control rectifier with RL load. Okay, so previous video ataupun previous yang saya ajar ialah circuit single phase half wave control rectifier with R load sahaja. Okay, jadi hari ni kita akan tengok efek kalau dia ada inductor. Okay, jadi ingat balik video yang lepas saya ajar inductor dia akan store current. Okay, bila dia store current maknanya current dia akan ada charging dan juga discharging. So bila current discharge dia akan ada extinction angle, seperti yang belajar dalam sebelum ni untuk yang uncontrol. Okay, sama juga case untuk control, cumanya bila dia control which mean that dia boleh kita boleh set dekat angle mana dia turn on. Okay, so kalau ikut kan syllabus, okay, saya dah cover untuk uncontrol, half wave dan full wave. So hari ni kita akan tengok control half wave untuk RL load. Okay, kita tengok dia punya gambar darjah graf ni. Okay, so dia kat sini dia tunjuk gambar untuk satu cycle saja. Okay, kalau tengok sini dia punya VS, VDC dan juga IDC. Okay, so VS dia tunjuk untuk satu cycle, VDC pun satu cycle dan juga IDC pun satu cycle. Okay, kita tengok dekat circuit dia. Okay, kita tengok dekat circuit dia. Okay, kita tengok dia punya firing angle dia. Okay, firing angle di mana dia trigger on dan off. Okay, so dia akan trigger thyristor at the 30 degree. Okay, pada sudut 30 darjah dia akan on kan thyristor. Okay, so ini 0 darjah. Okay, kat sini adalah 180 darjah, kat sini ialah 360 darjah. So dia akan turn on at 30 degree. Okay, so dia turn on at 30 degree and then dia waveform output tu akan appear lah. Okay, baru dia appear. Okay, dan dia akan follow ikut bentuk sinusoidal. Okay, so kalau kita tengok balik, ini adalah paksi di mana dia kosong. Okay, ini adalah paksi di mana garis tu kosong. So at 30 degree dia turn on and then dia akan on sampailah at pi. Okay, sampai dekat pi. Okay, so sepatutnya sampai dekat pi ni current akan patah balik. Okay, sepatutnya dekat pi ni current akan patah balik sebab dia alternate kan, positif sampai pi and then pi dia akan negatif. Okay, tapi disebabkan kita ada inductor, so current tu dia tak boleh patah balik sebab ada lagi baki current yang stock dekat dalam inductor ni. So current inductor ni kena discharge habis, barulah negative cycle ni boleh keluar. Okay, so dia kena discharge dulu. So daripada pi sampailah ke beta ni dia akan discharge. Okay, so selepas dia habis discharge, okay, sepatutnya current ni kena return balik. Okay, patutnya kena return balik, tetapi thyristor kita berada dalam keadaan reverse bias, maka tidak boleh current tidak boleh lalu, so output dia akan jadi kosong. Okay, nah itu in term of voltage lah. Okay, so kita tengok current pula. So untuk current daripada 0 degree sampai ke 30 degree, disebabkan kita tak on kan dia, maka dia punya output akan jadi kosong. Okay, so bila kita mula turn on,
then dia baru naik. Okay. So untuk current, dia takkan ikut bentuk macam voltage yang mana dia boleh potong-potong, sebab dia adalah dia akan charge induktor dulu. Okay, current dia akan charge induktor dulu. Okay, so dia mesti mula pada kosong. Okay, dia charge induktor, and then bila voltage VS mula turun, then dia pun akan turun. Okay, tapi kita tengok dekat line kosong ni. Okay, dekat pi, current ni masih lagi belum cecah kosong, sebab dia masih ada lagi dalam induktor. Jadi dia kena discharge dulu kat sini. Okay, dia kena discharge dulu. So dia discharge habis sampai kat beta, then bila current tu nak patah balik, dia tak boleh sebab reverse bias. So dia akan jadi kosong. Okay, itu dia punya topologi lah, ataupun jalan cerita macam mana bentuk waveform dia terjadi. Okay, so bila dia ada discharge current, okay, bila discharge current, maknanya dia akan ada satu angle yang terlebih ni. Okay, dia akan ada satu angle yang terlebih. Okay, so angle terlebih ni biasa kita labelkan dia sebagai phi. Okay, which is dia punya rumus dia ialah tangent inverse omega L over R. Okay, yang mana omega L is equal to 2 pi FL. Okay, so kalau awak kira ni dalam unit radian, then awak akan dapat phi dalam radian. Kalau awak kira rumus ni, kalkulator awak mode degree, dan awak akan dapat degree. Okay, so please make sure that semua nilai angle dalam calculation ditukar kepada radian. Okay, jangan lupa takut ada yang tercampur. Okay, so it's better kalau awak biar je calculator awak tu dalam mode radian, and then awak kira ni terus dapat mode radian. Okay, contoh kalau ada firing angle 30 degree pun kena tukar kepada radian. Okay, kita pergi ke circuit yang seterusnya. Okay, so single phase half wave thyristor converter ataupun control rectifier with RL load with free wheeling diode. Okay, with free wheeling diode. So kalau kita tengok circuit ni, basically dia modified je daripada circuit yang sebelum ni. Okay, yang ni tak ada free wheeling diode, dekat parallel dengan dia punya load. So dekat circuit yang ni, dia tambahkan satu diode yang parallelkan dengan R dan juga L. Okay, so kalau awak ingat balik definition DC, okay, kalau awak ingat balik definition direct current, okay, definition direct current ni maksud dia punya output tu, especially output voltage, okay, dia cuma ada satu sahaja polarity. Dia tak boleh ada positif and negatif. Okay, kalau ada positif and negatif, dia takkan jadi DC lah, ataupun dia tak mencapai definition untuk DC. Okay, kalau kita tengok graf yang sebelum ni, okay, dia ada positif and dia ada negatif. Okay, jadi output daripada circuit rectifier ni tak mencapai lagi definition DC. Okay, so kita tak boleh katalah dia convert AC to DC lagi. So untuk buatkan dia convert kepada DC, yang mana cuma ada satu polarity, so dia kena tambah satu freewheeling diode. Okay, so seperti mana yang awak belajar dalam uncontrolled sebelum ni, function freewheeling diode ni adalah untuk benarkan discharge current tu circulate kat sini. Okay, dia untuk discharge current tadi circulate kat sini, dan dia takkan patah balik ke source. Okay, sebab yang
menyebabkan adanya lebih negatif ni sebab discharge current ni dia boleh return balik ke source. Okay. So bila discharge current ni return balik ke source, that's why dia ada lebihan ni. That's why dia ada discharge current yang kita nampak kat sini. Okay. So kalau kita letak freewheeling diode, okay, discharge current tadi dia tetap ada, tapi dia akan circulate dalam ni. Okay, dia akan pusing dalam ni, dia tak akan balik ke source. Okay. So bila dia tak balik ke source, maka dekat bahagian pi tadi dan lebihan tu dia tak akan appear. Okay. Tapi dekat dalam current masih ada lah, sebab current tu masih flow dekat load sebab dia akan circulate sampailah dia habis discharge. Okay. Kalau kita tengok kat sini patutnya dia dah jejak kosong, tapi sebabkan ada discharge current, so discharge current tu akan circulate dekat dalam ni sampailah dia habis discharge. Okay. And then masuk ke cycle yang baru. Okay, dia on kat 30 degree, so dia akan charge balik. Okay. So in case katakanlah nilai induktor ni besar, okay, katakan nilai induktor ni besar, maka masa yang diambil untuk current to discharge akan jadi lebih lama, sebab bila nilai dia besar, dia boleh store current banyak. Jadi bila dia nak release current tu, dia akan ambil masa lah. Okay. So katakan dia charge, okay, katakan nilai induktor besar, maka dia akan ambil masa yang lama. Okay. Dan kalau nilai dia cukup besar, okay, dia ada kemungkinan current ni tak sempat pun balik ke zero, and then dia akan charge semula. Okay. So bila jadi case macam ni, bermakna current awak akan floating lah. Okay. Tapi untuk case single, untuk case half wave, okay, ni half wave okay, dia jarang-jarang lah terjadi. Okay, sebab dia ada gap yang banyak antara pi sampailah ke firing angle yang baru ni, dia jauh. Okay. So dia jarang-jarang boleh jadi floating, kecuali kalau full wave. Okay. So ni in case lah kalau nilai dia terlalu besar, tapi jarang-jarang lah. Okay, so untuk circuit yang ni, okay, awak boleh cuba buat example 4A. Okay, so example 4A ni kalau ikut dia adalah modified daripada example 4, sebab yang ni dia cuma ada R load sahaja. Okay, and then saya modify soalan example 4 tu, saya tambahkan nilai induktor L is equal to 10 mH. Okay. So basically kalau kita tengok jawapan dia tak lari jauh So kalau untuk awak nak check dia lari jauh tak jauh, okay, so awak boleh upgrade dia punya nilai Henry ni. Okay, tak payah pakai 10, awak pakai 100 ataupun 50. Okay, pakai 50 mH. Okay, dan buat example 4A. Dan awak kena compare jawapan dia akan lain sikit lah. Okay, so tak apalah, awak nak mula dengan 10 mH dulu, check jawapan. Okay, kalau dapat sama, which mean dalam kira awak dah betul. Tapi kalau awak nak check what happen if nilai induktor tu bertambah, so boleh tukar kepada 50 mH ataupun 100 mH and discover balik what happen to the maximum load current. Okay, what happen to the average load voltage. Okay, cuma kat sini yang saya nak awarekan pada awak ialah dia punya load. Okay, so sekarang ni load awak ialah R plus JX. Okay, dia sama juga dengan impedance. Okay, so kalau awak nak kira impedance, okay, dia ada dua cara. Okay, dia ada dua cara. Cara pertama, okay, cara pertama, awak masuk dalam kalkulator. Okay, R plus JX. Okay, ini awak kena pakai mode kompleks. Okay, awak kena pakai mode kompleks, maknanya awak masuk nilai R. Okay,
let's say awak masuk 50 plus, okay, untuk X ni 2 pi darab dengan 50 F darab dengan L. Okay, so dalam kalkulator kalau untuk J awak akan letakkan I. Okay, dan jawapan dia awak boleh convert kepada bentuk polar form. Okay, convert kepada bentuk polar form. Daripada bentuk polar form tu awak akan dapat dua value serentak, which is magnitude, impedance, dan juga angle phi tadi. Okay, yang mana angle phi ni kalau tak tadi awak kena pakai rumus tangent inverse omega L over R. Okay, so kalau awak masukkan dalam kalkulator awak dalam mode kompleks, okay, masukkan 50 plus 2 pi darab 50 darab L, letak I belakang ni, and then jawapan awak tu convertkan kepada bentuk polar form. So awak akan dapat magnitude impedance dan juga phi serentak. Sekali kira dapat dua value. Okay, ini cara pertama. Cara kedua kalau awak nak dia cara yang lambat sikit lah. Okay, cara kedua, okay, awak boleh kira magnitude impedance, okay, is equal to square root R squared plus 2 pi FL squared. Okay, dan nak kira phi sama dengan tangent inverse omega L over R. Okay, ni kena kira asing-asing lah. So it's either awak guna cara pertama atau cara kedua, terpulang. Yang penting kena ada dua-dua ni, impedance dan juga nilai phi. Okay, dan nilai phi ni ingat dia kena dalam bentuk radian. Radian. Okay, so bila awak nak kira, let's say current sama dengan V over load. So kalau case macam ni dia ada R plus JX, so awak kena kira V over magnitude impedance. Okay, dan barulah awak akan dapat nilai current dia. Okay, so untuk next video saya akan tunjukkan untuk yang full wave control pula.